Maka alhamdulillah kita dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan membaca penjelasan lah, bukan tafsir sangat, penjelasan ayat-ayat dalam surah Al-Qamar, yang mana dalam surah ni mempunyai sebanyak 55 ayat semua. 55 ayat. Nombor surah 54. Nombor surah tertib surah-surah dalam Al-Quran iaitu nombor 54. Mari kita tengok nama surah. Nama surah ni panggil Taufiqi. Bukan kita pandai rekoh-rekoh nak kita surah tu, surah Qamar, surah Najmu, surah Bita, surah Syams. Dalam Quran ni kita temu surah-surah yang duduk atas langit, buat 3 surah, iaitu suratul Syams, suratul An-Najmu mana bintang, Asy-Syamsu mana matahari. Lepas ni kita duduk tengah-tengah duduk ikuti ni, iaitu surah Al-Qamar, surah bulan. Masya Allah. Jadi cukup benda-benda hak besar-besar hak duduk di sebelah atas langit tu, untuk kita jadi pengajaran dan ambil pengiktibaran dalam pegangan kita dan seterusnya dalam hidup kita, insya-Allah taala. Nama surah ini ialah suratul Qamar, surah bulan, dan juga dinamai surah Iqtarabatis Saah. Dalam muzakkirah ayat tafsir Quran kita ni Al-Bayani, dia bagi Iqtarabat saja. Sebenarnya Iqtarabatis Saah nama surah. Satu lagi orang panggil juga. Tu. Maka Miko Ibn Katsir dia tak panggil surah Qamar dah, dia panggil surah Iqtarabatis Saah. Apa makna Iqtarabatis Saah? Yakni hampir berlaku kiamat. Tu. Hampir berlaku kiamat. Dan Iqtarabatis Saah ni disebut awal-awal pada ayat yang pertama daripada surah ni. Begitu juga Al-Qamar. Al-Qamar pun disebut awal-awal juga, iaitu Iqtarabatis Sa'atu wa syaqqal qamar. Qamar duduk pada ayat yang pertama. Biasanya nama surah Quran ni kalau hak ambil daripada surah itu sendiri, baliknya duk dapat lah. Duk ayat pertama atau ayat kedua. Tetapi surah ada juga ada tengah tu. Macam surah Baqarah. Surah Baqarah nama surah lembu sapi, panggil lembu betina. Nama surah ni tak ada duk di awal ayat daripada surah Baqarah, duk di pas tengah sikit. Tidak ada masalah, cuma kita nak hurai, nak bergerti katanya nama surah ni Al-Qamar kerana dia disebut pada awal ayat pertama. Atau nama lagi Iqtarabatis Saah, duduk pada mula-mula sekali dalam ayat pertama dalam surah Al-Qamar. Insya-Allah taala kita kena faham lagu tu. Masa diturunkan surah Al-Qamar atau surah Iqtarabatis Saah, bila turun tu? Tu. Quran hak semua 30 juzuk ni, 114 surah Quran ni dibagi masa turun dia kepada dua semua. Satu diturunkan sebelum daripada Nabi berhijrah. Daripada Mekah ke Madinah. Hak ni surah-surah macam ni dia panggil surah Makkiyah. Surah yang dibangsa kepada Mekah. Tu. Kerana kebanyakan dia diturun waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Mekah. Tu. Nabi tak ada di lain, duduk di Mekah. Tak gitu. Tapi ada juga ayat yang turun di tempat-tempat lain yang jauh pada kawasan Mekah ada juga. Tapi pada ghalibnya dinamakan Makkiyah, surah yang diturun di Mekah atau surah yang diturun sebelum daripada hijrah. Tu mudah-mudah kita kata gitu, tak gitu. Ayat-ayat dia tu
surah-surah dia banyak juga turun sebelum Nabi hijrah ni atau Makkiyah ni. Biasa dianya hak kita duk hurai wayak Maidah katanya surah-surah yang diturun di Mekah ni atau surah Makkiyah ni dia bercakap tentang masalah akidah, pegangan usuluddin, asas-asas agama. Kerana Islam ni dia ada asas ada furu'. Asas ni makna pegangilah kepercayaan atau istilah kita panggil usuluddin. Ngaji usul makna ngaji tauhid lah. Ngaji yang sakut paut dengan pegangan dan kepercayaan. Yang asasnya iaitu rukun iman yang ke-6 tu. Daripada beriman kepada Allah hingga kepada beriman dengan qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Ya di sekitar tu, dia bicara sekitar tu dan lebih menekankan pada hari kiamat. Tu dan hari bangkit. Manusia setelah mati dia akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisap pada hari kiamat pula. Tu. Jadi orang kafir ni dia menolak partisip, dia ekar. Dia bantah dengan sungguh-sungguh. Dia tak percaya. Katanya setelah mati dah ni nak pergi hidup semula pula ni bukan. Sebab kerana dia pakai pencederaan dia yang 5 saja. Boleh dengar, tak boleh dengar bukan, tak boleh tengok, tak nampak bukan. Kerana bangkit pada mati ni dia tak boleh tengok. Tak betul. Tu sebab kita adalah hanya yakin beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan khabar yang dicerita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim saja. Sebab tu surah-surah yang diturun di Mekah ni faedah kepada kita orang Islam dah. Tu. Kita orang Islam dah, orang beriman dah, faedah kepada kita surah-surah yang diturun di Mekah ni untuk menguatkan, untuk membaharukan akidah dan pegangan kita. Macam pegangan kepercayaan kata manusia setelah mati dah akan dibangkit. Kita percaya dah, tapi bila kita baca ayat Quran kita temu pula beberapa ayat daripada surah-surah Makkiyah. Maka itu bukan nak katanya tak ada faedah atau sia-sia saja dah. Itu faedah besar kepada kita. Kerana iman kita ni dia kena tajdid, kena baru semua. Tu. Supaya kita pakai pakaian ni lah. Ni dia pakai dalam masa i'tikaf pakai 2 hari, kita nak pergi basuh dah lah. Tu. Sebab kita rasa kata dia bau tak sedap, rasa lemak-lemak. Nak pakai pun rasa tak seni dah. Tu kita pergi basuh semula. Pakai rasa seni sikit, rasa baru. Iman kita sepatu juga. Duk lama-lama tak ada dia basuh, duk cuci dia, rasa juga rasa luntur panggil. Luntur mana turun warna dia, turun kekuatan dia, turun ketinggian dia, turun semangat iman, turun panggil. Jadi buruk. Sebab tu kita kena baru. Quran ni kita nak baca sama-sama tu juga nak baru. Alhamdulillah. Bila baru ya baru iman, baru semangat kita terhadap Islam, baru di segi hukum-hukumnya. Bahawa kita nak buat gapo kita rasa kata tak boleh ni kan Quran larang. Tu. Begitu juga baru di segi tugas kita. Perani kita, botbat kita macam dakwah. Kita ada buat dah dakwah, tapi bila kita baca ayat-ayat dakwah kau menambah semangat lagi. Terutama ayat-ayat yang menyatakan kewajipan kita dan kelebihan berdakwah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi walaupun surah ni dikatakan turun di Mekah Makkiyah, pada umumnya jumhur ulama ahli tafsir, tapi ada satu ayat katanya diturunkan di Badar. Badar ni makna dekat dengan Madinah, satu tempat yang berhampiran dengan Madinah. Kalau kita main Mekah nak pergi Madinah tu kena lalu di Badar dulu.
Tu. Di sinilah tempat berlakunya peperangan pertama yang besar dalam sejarah Islam dan berlaku pada bulan Ramadan. Tu. Waktu orang-orang Islam, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sedang puasa. Puasa negeri Arab dengan puasa negeri kita ni tak sama. Puasa negeri Arab ni ya panas, terutama zaman-zaman lah ni panas lah ni. 2-3 hari dia meroyak lapor katanya suhu panas ni, darjat panas ni 43. Tingginya. Tahu itu. Tu. Dan lepas ada 40 ni makna tinggi benarlah. Tahu itu. Kadang-kadang sampai 50 tu. Itu nak ayat keadaan udara di negeri Arab. Ada panas dan sejuk sungguh. Pada setengah-setengah tempat lah. Ada setengah tempat tu molek, sederhana, sejuk sangat pun tak, panas sangat pun tak. Jadi ayat hak kata ulama kata turun di Badar ni, iaitu ayat yang ke-45. Ayat 45 iaitu sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Apa maksud dianya? Selagi akan dikalah. Al-jam'u kumpulan, himpunan. Gapo dia sini? Maknanya orang kata ayat ni turun di Badar ni sebab ia hubungin dengan perang Badar. Al-jam'u ni makna kumpulan Abu Sufyan. Masa tu dia di kafe, dia ada piping orang-orang musyrikin di Mekah tu untuk nak perang Nabi. Tu. Bila nak perang Nabi, setelah mana Nabi hijrah ke Madinah, mereka buat persiapan dulu, menguatkan ekonomi dulu, nak cari bantuan, cari duit harta benda untuk nak beli senjata, dan nak buat apa ni, bekalan dalam nak mari serang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kerana kena duduk banyak hari, perjalanan jauh. Madinah dengan nak Mekah nak pergi Madinah ni 400 kilo lebih. Tak itu, puak-puak kita hak pergi Mekah dah tahulah kata makin masa apa je. Kerana jauh. Ni berjalan kaki, naik kuda, naik unta. Kena ada bekalan minumnya dan bekalan makanan dan sebagainya. Sebab tu dia kena pergi cari duit. Dia menego di Syam tu. Suriah lah ni. Puak dia pergi menego dah tu. Tiba-tiba Nabi tahu. Kata Abu Sufyan dan satu rombongan dia dipimpin oleh Abu Sufyan sendiri ni duduk tengah-tengah jalan nak kelik ke Mekah. Tu. Bawa perniagaan ke utungi perniagaan buat dia. Tu. Lalu Nabi keluar daripada Madinah. Tu. Keluar ke Madinah ni tak ada bawa senjata apa, tak ada nak perang dak. Dalam niat Nabi tak ada nak perang, dan tak ada nak serang puak-puak dia dak. Cuma nak pergi sekat jalan. Tu. Nak tunjuk kata orang Islam ni kuat juga. Gi serama 300 orang lebih kurang. Gi sekat tengah jalan. Pas sekat jalan, Abu Sufyan dan rombongannya kelik lari. Beritahu pada puak-puak Mekah, mari hipung puak dia. Tu al-jam'u ni. Kumpulan ni. Hipung dia boleh 1000 orang lebih. Mari nak serang Nabi. Lalu berlaku peperangan Badar dia panggil. Peperangan Badar ni lah yang di sejarah dicatat oleh Al-Quranul Karim. Sejarah kemuliaan dan keagungan umat Islam kerana diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab satunya kekuatan orang Islam. Yang keduanya dengan sebab Quran diturun. Quran turun pada hari itu juga. Yaumul taqal jam'an dia panggil. Hari yang bertemu bertepur oleh dua kumpulan, iaitu kumpulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya dan kumpulan Abu Sufyan dengan puak-puak dia.
yaumul taqal jam'an, yaumul furqan, iaitu hari furqan. Furqan iaitu hari turun Quran. 17 bulan Ramadan al-Mubarak. Itu mengikut para ulama katanya, setengah kata turun di situ, turun pada masa tu ayat Quran. Nah, itu nak ayat kata ulama yang mengatakan bukan semua surah ayat-ayat dari surah Qamar ni diturun di Mekah. Bahkan ada satu ayat yang mereka selisih, katanya ada kata turun di Badar, dan ada yang kata turun di Madinah. Ada juga turun Madinah, tapi Madinah Badar tu lah dekat-dekat tu kawasan dia. Itu panggil mengenai turun ayat dalam surah Al-Qamar. Kedudukan surah Al-Qamar, kedudukan makna maksud dia kelebihan lah. Gapo arti kelebihan surah Qamar ni? Di kalangan surah-surah macam kalau kita kata surah gapo, surah Al-Kahf yang kita digalakkan baca pada malam Jumaat dan pada hari Jumaat. Kerana kedudukan dianya, disebut katanya siapa-siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat atau pada hari Jumaat, maka dia akan diberi nur, cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara seminggu sampai minggu ni pula, itu kelebihan dia. Tapi di tempat kita ni, bahagia orang ni tak tahu. Dia baca surah Yasin seumur bermalam Jumaat ni, surah Yasin. Sebab tu di masjid-masjid ni ada surah Yasin duk sedia untuk baca pada malam Jumaat atau pagi Jumaat. Jarang nak sebut kata mai baca surah Al-Kahfi. Jarang. Sebab kerana kita tak tahu tu. Tu. Bukan kata tak boleh baca surah Yasin. Boleh baca. Tapi tak ada sabit kata baca malam Jumaat tu ada kelebihan menurut hadis-hadis sahih. Hadis sahih ni iaitu surah Al-Kahfi. 2-3 hadis ayat atau baca malam lagi, baca sehari lagi. Habis itu kita malam kita kena baca dah. Tu semula-mula malam Jumaat tu kita boleh baca dah surah Kahfi. Tujuannya takut kita tak ada pagi Jumaat tu. Tak ada, boleh ada sibuk. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan meniaga, sibuk dengan perjalanan, sibuk orang ni nak pergi ngajarnya, sibuk orang ni nak pergi ziarahnya, orang sakit, orang mati sebagainya. Yang kedua, kita bimbang takut kita tak ada. Tak ada di mana? Tak ada hidup dah kita. Gitu hai panggil dulu kita. Kalau panggil hari Jumaat tu, makna malam tu kita baca dah, alhamdulillah. Kita dapat nur kita ni, insya-Allah kita boleh bawa kepada hari akhirat nanti. Kerana kita berhajat kepada nur. Di dunia lagi kita berhajat kepada nur. Bagaimana di akhiratnya? Nur maknanya cuaca, cerah, cahaya panggil. Tu. Bagaimana orang tak ada cahaya? Sudah tentu dia meraba-raba. Gagal panggil. Supaya malam kalau kata pita cari terosak mana. Tu. Kadang-kadang nak cari je kita tertinggal mana saat ni. Kita berhajat kepada cahaya. Ambil terosak mai pecik, pita pecik ke apa, cahaya di terosak tu suluh tengok cari barang yang kita nak cari tu. Makna nak kata kita berhajat kepada nur. Dunia lagi. Dan juga dalam kubur pula dah. Kita pun berhajat kepada nur juga. Kerana kubur ni tak ada pelita, tak ada cahaya. Tak begitu. Dan pula kepada hari akhirat kita juga berhajat kepada nur. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar pada kita ni, bila kita tubik pada rumah kita, Yesus baca doa apa? Doa minta nur. Allahumma ja'alli nura, ya Allah jadikanlah pada aku nur. Min apa? Fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa fi qalbi nuran. Dalam hati aku ni ada cahaya, dalam telinga aku ada cahaya, dalam pandangan mata aku ada cahaya,
wa anis yamini nuran, daripada kanan aku cahaya, wa anis shimali nuran, daripada kiri aku nur, wa min fauqi nura, daripada atas aku nur, wa min tahti nur, daripada bawahku pun nur, wa ja'al li nura. Dalam satu riwayat wa azim li nura, besarkanlah cahaya padaku. Jangan cahaya sepi halu ni bobo nampak tak sini besar ni cerah rasmi, pergi jauh kita nampak cuaca dia nah segala genak bucu. Itu kita berhajat kepada nur. Lepas tu munasabah tu kita kena baca surah Al-Kahf. Nah, tu insya-Allah taala. Maka dalam mengenai surah Al-Qamar ni, kedudukan dia satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membacanya di dalam salat Aidil Fitri dan Aidil Adha. Selalu, maknanya acak baca surah Qamar dalam semaya raya. Dua-dua semaya raya. Satu riwayat lain lagi Nabi baca surah tu apa? Suratul A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Lepas tu suratul Ghasyiyah. Nah, dia baca dua tu. Jadi kita goliknya baca hak ni lah, suratul A'la dengan surah Al-Ghasyiyah. Sebab apa? Sebab suratul Qamar dengan suratul selagi iaitu Qaf. Nah, suratul Qaf dan wal Quranul Majid, jadi panjang ni. Tu panjang. Kita pun duk panjang dengan baca khutbah dah. Maka bila kita baca suratul Qamar 55 ayat ni, kita takut orang tu jemu, takut jadi panjang masa. Tamu-tamu orang tak biasa dengan semaya panjang-panjang, baca panjang-panjang ni, dan pula tambah pula tak faham arti ayat tu. Jadi kau membawa ada mundur, buat ada jemu, buat ada tak say. Kena sekaligus perik panggil perik. Tak say pergi semaya situ baca ayat apa panjang-panjang lah. Tu dia nak culih tu qul huwallahu ahad semua culihnya, tak apa dah. Inna ataina 3 ayat 4 ayatnya tu cukup dah. Tu pak kita rasa nak pandai-pandai mudah-mudah, tak siap payah-payah susah-susah. Kita kena capu-capu tu. Ada hak seni, ada hak susah, ada hak payah, ada hak mudah. Tu kena ajar diri kita, insya-Allah. Kalau kita ajar hak yang payah-payah ni, dia nak timbul sifat apa? Sifat sabar. Supaya kita mari iktikaf ni, bukan tak payah, susah mari iktikaf ni. Pertama susah tinggal keluarga kita. Di rumah kita ada isteri kita, kalau isteri kita tak mari sekali kita, dan kita ada anak, ada cucu misalnya, payah nak tinggal pia, susah. Setengah orang ada harta benda, ada lembu di benda, dalam kandai ada kambing, ada air, pia nak pergi makan. Susah ke tak susah? Setengah orangnya duit tak ada, tak cukup. Kalau tinggal mengiktikaf ni, keluarga lapar lah. Tu susah juga, susah. Tapi bila dia lawan dengan susah, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tawakkal ala Allah, maka boleh jadi Tuhan tolong dia. Tu kerana sabar ni tak syak lagi, Tuhan tolong. Orang tak sabar ni Tuhan marah, tak gitu. Tu batu kita riwayat semua cerita apa, orang profet yang mana dia anak dia mati, dia duk pergi kubur, duk tiok, duk menangis atas kubur dia. Tu lalu Nabi lalu dekat dia, Nabi lari. Nabi tak ada lari, Nabi kata ittaqillah wasbiri, takutlah kamu kepada Allah dan sabarlah. Nyak tu ya Nabi kata. Tu so takut pada Allah dan sabarlah, makna tak setiaklah, buat hatilah, we sabar boleh. Dia marah Nabi, dia tak kenal Nabi. Tak kenal. Demo tak apalah, anak demo tak ada mati, kahwin ni anak mati kan. Dia kata gitulah. Bodoh tiap-tiap puas tiap tu puasa tinggal. Siapa lari saat ni? Siapa dia suruh sabar? Siapa dia suruh takwa pada Allah ni? Tanya orang. Orang kata Nabi saat ni tu. Lalu dia gaduh-gaduh pergi cari Nabi. Cari Nabi. Nabi jawab kata innamas sabru inda sadmatil ula.
Sesungguhnya sahabat hak sebenar tu ketika mula-mula berlaku tu. Tu makna tekah Nabi lagi royak kata isbiri wattaqi tu kah tulah hak molek sekali sahabat weti situ. Tu. Ni yang dipanggil masa tekah antara dia weti menangis dengan nak pergi rumah Nabi pula. Nah, jadi jauh tekah. Jadi hak mula-mula tu molek sekali. Pala sate panggil. Awak di situ. Tu. Gapo-gapo bila kita dengar hak tu hal lagi, kita putih lalu dah. Jangan duk koh dulu. Nah, esok. Duk tangguh. Tu. Pasal menangguh ni ya rugi. Habis tu Abdullah ibnu Mas'ud Ibnu Umar kata silap, dia kata fa iza amsayta fala tantazirus sabah fa iza asbahta fala tantazirul masa. Bila kamu berada di waktu petang, jangan kamu tunggu waktu esok hari pagi. Wak lalu dah. Nak wak gapo? Luar molek, tak ada sibuk sangat, wak lalu dah. Bila kamu berada di sebelah pagi, jangan kamu tunggu sebelah petang. Nah, pagi nak wak nanti petang lah. Nah, nanti saja pula. Esok pula. Esok kadang-kadang luput peluang kita panggil. Peluang untuk kita buat baik, peluang untuk kita tinggal benda-benda jahat. Itu maknanya nak kata ayat surah Al-Qamar dengan Qaf ni campur dua tu panjang kat sejak. Campur-campur dengan baca ketebah lagi, maka orang kita dia tidak terlatih dengan pasal panjang-panjang ni. Kalau semaya sejuzuk pun panggil tak agak tak tahan dah. Tu kekuatan tak agak. Kekuatan dua hak tak agak. Satu kekuatan iman, kekuatan azimah, kemauan dia hendak benda baik tu. Yang kedua kekuatan panggil fizikal dia ni, fizik dia ni. Nah, rangkai dia ni, tubuh dia. Tu kerana dia sakit tak apalah, dia uzur tak apa, tak ada masalah. Sebab tu kita diberitahu oleh banyak-banyak orang, wayak katanya semaya 8 dengan semaya 20 pun supo. Tak ada beza mana. Sebab apa? Sebab hari semaya 20, semaya tarawih ni, sudah 8 rakaat turun belakang pru tinggal sebagai, tinggal 2 baris, tinggal apa congok. Nah, semaya 20. Sebab dia rasa tak urut dah nak pergi kacir siapa 20 rakaat. Padahal tak ada baca ayat panjang-panjang sekali, tapi kerana jemu tu, hati yang jemu, hati yang tak lawa tu. Habis tu kita Tuhan beri taufik kepada kita untuk iktikaf ni, nak beri hati kita lawa, latih beri hati kita ni panggil mempunyai kekuatan untuk menghadapi apa-apa kesusahan. Nah, bila kita terlatih gini, insya-Allah taala, maka benda-benda mudah jadi perih. Nah, benda-benda payah pun kita boleh lawa, insya-Allah taala. Itu dia kedudukannya surah Al-Qamar yang mana dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu rakaat dalam semaya Aidil Adha dan juga Aidil Fitri, bersama-sama dengan surah Qaf dan juga surah Al-Quranil Majid. Yang keduanya ada riwayat katanya barang siapa yang membaca iqtarabatis saah pada tiap-tiap 2 malam sekali, nescaya Allah membangkitkan pada hari kiamat sedangkan mukanya berseri, bersinar seperti bulan pada malam penuh purnama. Cuma hadis ni saya nak cek sikit. Apakah hadis, takut hadis dhaif ke? Dhaif tak apa lagi, boleh kita kaca-kaca untuk beramal di segi fadail panggil, di segi fadilat. Kerana ulama, sebahagian daripada ulama ni ya boleh, dia kata tak apa kau nak amal dengan hadis dhaif di segi fadilat, jangan di segi hukum. Di segi akidah pegangan tak boleh hadis dhaif. Adapun di segi fadilat ni, walaupun ada ulama tak sah, tapi ada setengah ulama tu ya tak apa. Ya anulum panggil. Api apa ni? Api boleh kita tu beramal dengan dia. Cuma dia bimbang takut hadis siapa darjat maudhu'.
Sebab hadis-hadis sakut paut dengan kelebihan surah Al-Quran ni banyak direkah. Banyak direka dan banyak hadis-hadis maudhu'. Sebab apanya? Sebab ramai di kalangan ulama-ulama, pendakwah-pendakwah, dia tengok masyarakat ni tak wahai Quran, tak suka baca Quran, tinggal Quran, mahjura. Seperti yang mana Nabi kita mengadu kepada Tuhan kita dalam surah apa? Surah Furqan yang kita mengaji tahun lalu tu. Tu. Inna hadza apa ni? Wa qala rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Ambil Quran tak di belakang. Membelakangi makna tinggal Quran, tak baca Quran, tak pakai Quran. Tu. Lalu para ulama ulama dan pendakwah dia nak buat lagu mana ni? Orang yang malah baca Quran, tak suka mengaji Quran, dia reka. Orang baca surah ni boleh fadilat banyak tu, boleh kelebihan banyak tu. Ni. Benda-benda macam ni banyak, ratus-ratus ribu hadis maudhu'. Bukan kau dah 3 hadis, 5 hadis, 10 hadis, 20 hadis, 20 ribu hadis, ratus-ratus ribu. Kalau kita fatih hadis sakut paut dengan semaya tarawih ni, yo yak malas pertama boleh nyok tu, malas kedua boleh banyak tu, malas yang tiga boleh nyok tu, siapa 30 malas yo yak. Tiap-tiap malas ada berlaku. Tu. Pas dicek dah katanya hadis ni hadis maudhu'. Ada riwayat pada Ali bin Abi Talib, tapi hadis ni direkakan, dibuat-buat. Ada pelam, ada pelesu. Saya biasa pergi di kedai Rempim di Mitapak tu. Khalid. Itu Khalid ni piawak ni. Patiting ni. Dia sebut kata kelebihan semaya tarawih malam pertama siapa 30 ni. Hak ni bukan hadis ni, dia pelesu ni. Oh, dia kata tak ada arah orang maiwak dia kata. Tu orang maiwak. Dia nak tolak tak boleh lah, kerana orang upah dia buat. Tapi kita nak beritahu kepada puak kita dan kaum muslimin dan muslimat, kata hadis-hadis macam tu perlu kita tapih dulu, cek dulu, tengok. Tu. Kita pada dengan man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Besar hebat dah ni. Tahu tu? Siapa-siapa yang dia semaya malam yang kita panggil kata tarawih pada malam Ramadan, maka diampunkan secara iman dan ihtisabah, diampunkan dosa-dosanya yang telah terdahulu. Hebat cekak dah. Tu dosa-dosa hak dulu, hak lepas-lepas dah, hak belum Ramadan ni, berapa banyak itu ampun dosa-dosa kita. Tu besar cekak dah. Tapi nak iman dan wahtisabah tu, nak tubik tu. Tu Tuhan tak ada peri juga, tak ada ampun dosa-dosa secara tidak ada syarat-syarat. Kena ada syarat dah sikit. Nak kita bersungguh, nak kita waktu atur Allah Subhanahu wa taala, iaitu iman dan wahtisabah. Satu. Yang keduanya, hadis yang maksudnya siapa-siapa yang semaya tarawih qiyam Ramadan bersama dengan imam, siapa habis dengan imam, suk dengan imam semaya witir, kita pun semaya witir, siapa imam wisalat, maka ditulis padanya kelebihan dia supaya kita semaya semalam semalam maksudnya kalau kita semaya tarawih ni tak sampai semalam kita semaya pukul 8.30 sampai pukul 9.30, habis dah 2 jam ya, atau pukul 10 2 jam setengah. Tapi kalau kita semaya dengan ini cukup mulai daripada mula takbir sampai kepada imam wisalah maya witir, maka kita ditulis, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita semaya semalam daripada jatuh matahari sampai terbit fajar.
Kalau kita semaya semua pada jatuh matahari siapa naik fajar tu berapa banyak dah situ. Cukup dah ni hadis ni. Hadis sahih kedudukan dia nya. Supaya hadis man qamal saat ni pun juga hadis sahih. Tak gitu. Pada untuk kita nak buat amal dan boleh kita buat hujah. Kata mana Tuhan pun dah semai tarawih. Pok-pok tak wahai tarawih boleh dia tanya tak gitu. Mana kelebihan dia? Kita boleh ayat ni. Hadis ni. Bukan hadis ayat atau malam ni boleh nyok tu supaya orang mati syahid ribu-ribu orang supaya orang tu orang ni tak. Ya kita nak cek sesungguh hadis maudhu' ni. Hadis rekah pelesu ni. Kalau bunyi kelebihan hak pelik-pelik hak doa tu. Hal lebih pada biasa fikir kita tu cek tu kena cek dulu. Tu kena cek dulu. Sebab apa? Sebab ia boleh jadi orang rekoh. Nak galak doa ni. Boleh jadi orang buat tu masa tu orang malah mai semaya tarawih. Memang zamilah ni pun ada orang malah mai tarawih. Cuba kita tengok. Semaya tarawih di masjid mana-mana pun. Waliknya orang tua mai je. Budak-budak dek mana? Anak-anak kita, pemuda-pemuda kita dek mana? Pemudi-pemudi kita tak dek mana? Orang tua ni masya-Allah orang tak bersya ni mari dah saja. Lepas buka puasa, bersiap-siap suci-suci ambil wuduk, mari dah ngong jalan tepi patah. Pakai kano siap-siap kalau orang perempuan. Dan olehnya orang perempuan rajin sembahyang tarawih masya-Allah. Kita boleh puji orang perempuan masya-Allah dia suka buat amal. Terutama orang tua-tua yang rasa kata dia ni nak duduk tak lama dah atas dunia ni. Orang muda yang rasa lambat lagi. Tak gitu. Dia duk pergi wah-wah tu. Pergi dia kira ukur kata orang tua ni nak pergi dulu, nak mati dulu. Orang muda ni lambat lagi. Tak apa masa dia lagi. Tu. Hak ni tak boleh kita buat ukur Kita kena tengok wahnya, ponyo. Ponyo bukan mesti kata hak tua luruh. Hak putih pun luruh, hak muda pun luruh, bahkan bunga pun luruh dah. Supaya manusia patut juga. Orang tua mati, orang muda mati tak mati. Budak-budak mati tak mati. Anak dalam perut mati tak mati. Bunganya tu dalam perut lagi, tak ada buah lagi, mati. Tu. Jangan fikir panggil buat mudah-mudah dengan hal mati. Kita kena ingat kepada mati. Mati tak tunggu siapa. Dan mati tidak ada notis di mana-mana. Siapa masa dia Tuhan jemput maka dia matilah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ni ingat ayat ni sudah. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Insyaallah. Jadi hadis ni nanti kita cek sekali lagi. Pentingnya ada kelebihan katanya siapa yang membaca surah Al-Qamar atau Iqtarabatis Sa'ah ni tiap-tiap 2 malam. 2 malam baca sekali, 2 malam baca sekali. Nescaya dia tu bila dibangkit pada kiamat muka dia akan berseri. Supaya boleh malam purnama. Curah molek, bulak molek. Insya-Allah taala. Kandungan gapo arti dari surah Qamar yang kita akan belajar selama 10 hari atau sepanjang 10 akhir bulan Ramadan ni. Dalam surah Qamar ni mempunyai berbagai-bagai pengajaran asah untuk kita mengetahui dan mengambil pengajaran dan pengiktibaran. Satu terhibullah, mana Tuhan wi amare bahawa hari kiamat telah hampir tiba. Tu hak nombor 1 mula-mula sebab duk di ayat yang pertama iqtarabatis sa'ah, hampir dekat dah. Ya bahasa Arab ni ada qaraba yaqribu, lepas tu iqtaraba yaqtaribu, supaya belaka makna dekat belaka. Tapi dengan iqtaraba ni lebih mendalam lagi, lebih leksem lagi. Iqtaraba makna dekat sungguh. Tu wi makna kuamai dia lagu tu. Sebab tu dalam kandungan ni
kita diiklan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita beringat kerana kiamat hampir-hampir tiba, dekat dah nak datang kepada kita. Nanti kita belajar ayat dia insya-Allah taala, iaitu dengan disebutkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bulan terbelah dua. Bulan hak yang dibulat tu yang dibelah dua. Satu mukjizat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak jadi dalil bukti kepada orang-orang kafir dan dia eka kata hari kiamat. Tidak ada kiamat di sisi mereka itu. Yang keduanya, pendustaan yang berdasar kepada hawa nafsu adalah punca kekufuran. Orang kafir ni dia bohong, membangkit bohong panggil. Tu. Orang ayat atas kiamat tak ada kiamat, mana kiamat, bohong, takzib panggil. Mukazzibin. Wailun apa? Lil mukazzibin. Nakawil, celaka bagi orang-orang yang mendustakan. Dusta tu bohong, tapi mendusta ni mana dia bangkit bohong terhadap sesuatu benda perkara tu. Kata kiamat ada, kata tak ada, mana kiamat? Tu. Itu panggil mendusta, takzib panggil. Itu panggil orang kafir. Mari pada mana tu? Mari pada nafsu dia. Yang sebab nafsu tu jadi kufur dia, puak-puak dia dan degil dia, tak setimur kebenaran daripada Al-Quranul Karim dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengajaran atau kanunnya yang kedua daripada surah Al-Qamar atau surah Iqtarabatis Sa'ah. Yang ketiganya, Quran yang mengandungi kisah-kisah dakwah para nabi Allah adalah kemuncak hikmat dalam menyedarkan jiwa manusia dan memberi kegunaan kepada manusia yang berakal sempurna. Quran ni masya-Allah bukan saja wari hukum. Ayat hukum-hukum ni tak ada banyak, 500 ayat, tak lebih dari 500 ayat hukum. Hukum semaya, hukum biaya semaya, hukum zakat, hukum nikah kahwin, hukum bunuh orang kisah, hukum puasa. Tak ada lebih dari 500 ayat. Ayat Quran ada banyak mana? Berapa semua ayat Quran? 9,900 lebih ayat Quran. Mengikut ahli sunnah wal jamaah lah. Jangan ahli lain 17,000 ayat Quran. Puak dia kata sikit bukan ni. Tahu tu. Tu malaikat Jibril duk susuk mana tak turun pada Nabi Muhammad. Murih pada malaikat Jibril siapa nak lawan siapa tangguh tu. Nauzubillah min zalik. Jadi ayat Quran ni 1,000 lebih ni 500 ayat ya sakut paut dengan hukum-hukum. Lain pada tu kisah-kisah banyak. Cerita-cerita. Allah Ta'ala ni masya-Allah dia tahu, alimul khabir, dia tahu kata manusia yang buat ni dia suka pasal bari-bari cerita-cerita, kisah-kisah. Hikayat-hikayat. Dia galik molek. Tak gitu. Maka Quran seolah kata kita untuk menghiburkan hati kita. Tu. Baca kadang-kadang rasa puas dah baca, kena cerita molek cerita Nabi Yusuf. Sedap dengar. Nabi Yusuf ni adalah seorang adik-wadik yang ditipu oleh banyak adik-wadik. Adik-wadik dia buat zalim pada dia, buat nyanyi pada dia. Nak tinggal dia, nak jual dia, tahu dalam telaga macam-macam. Allah. Kita adik-wadik yang buat macam tu. Tu. Adik-wadik kena lebih ada ukhuwah Islamiyah lagi. Persaudaraan ukhuwah Islam sama orang Islam tak ada adik-wadik, hak tu besar dah. Pas adik-wadik nak jadi sama-sama adik-wadik ukhuwah, kau kena lebih besar lagi, lebih hebat lagi pada adik-wadik yang tak ada sakut paut dengan darah daging keturunan dak. Kita lebih hebat siapa tahu betul. Yang ni boleh ambil cerita ni. Cerita apa? Cerita Nabi Yusuf, anak Nabi Yaqub. Tu Nabi Yaqub siapa buta mata duk jadi masalah anak-anak yang tidak boleh satu. Anak-anak ni duk jadi pecah belah dalam keluarga dia. Tapi oleh kerana Nabi Yusuf masya-Allah sabar dia. Orang sabar itu hakak dia. Jadi wazir, jadi rata menteri dia. Seolah rata menteri kelang keuangan dia. Dia pandai dia andai ke apa? Andai ekonomi ni nak buat agama nak jadi maju.
Mengikut dia tak ambil apa mimpi dia, suruh ketai, suruh tani, suruh taruh apa sipek. Itu dasar-dasar ekonomi Islam. Banyak orang ambil daripada kisah Nabi Yusuf AS dalam surah Yusuf. Semua tu melalui kisah. Kisah bukan tu dengar saja, dengar sedap linga sepuluh, dengar lagu India dah. Tak itu. Quran ni kita ambil pengajar ke. Boleh main baiki masyarakat, boleh baiki diri kita, didik diri kita, asuh diri kita. Biar betul dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu hak pentingnya. Sebab tu Quran ni ada masalah akidah supaya kita duk ngaji suratul Qamar. Dalam Quran ada hukum seperti dalam suratul Baqarah, suratul Ali Imran, suratul An-Nisa. Nah, itu banyak hukum-hukum dan suratul Ahzab misalnya. Dan dalam Quran ada apa lagi? Ada akhlak, fanga-fanga. Nah, tu kerana Quran mari nak baiki masyarakat yang rusak di segi ceriatam apa ni, tak ada silatam kunatam, tak ada. Lah ni muskilah panha negeri mana-mana pun, terutama negeri kita ni apabila panha kunatam tak ada. Tu tak ada akhlak panggil. Akhlak yang kita faham kata juru kecek benar, kecek betul saja. Tak itu. Akhlak ni di segi keuangan ya ada akhlak. Tak boleh rasuah. Ni dekat-dekat anak pilih raya ni kena kecek hakunatam ni. Tak itu. Bak rasuahnya panggil apa ni? Tabur duitnya macam-macam. Hak orang timur, hak orang tak timur lagu mana. Itu semua tu Islam dia jaga wingat untuk nak bina manusia yang sempurna di segi akidah, ibadat dan akhlak dia. Kalau comel kita akidah saja, bergengnya molek kena dengan dasar Quran dan sunnah, tapi akhlak kita tak erat, mundurnya, tipu orangnya, Allah na'udzubillah min zalik, makan duitnya, na'udzubillah min zalik, buat zoling pada orangnya, berlawan dengan akidah yang betul tu, berlawan belakang tu. Tu akidah betul ialah akhlak yang betul. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna di segi imannya ialah orang yang paling bagus molek di segi akhlak dia. Ada hubungan yang apa antara akhlak dengan iman? Tak boleh nak pecah. Jangan tak iman suku, akhlak suku. Jangan akidah molek sahih betul, tapi akhlak tak molek, bukan dia. Ya kena sempurna belaka kita ni. Berarti Islam adalah kita kata agama yang sempurna melalui Al-Quranul Karim, insya-Allah taala. Kada itu saja pada hari ini, sudah sampai masa untuk kita beri penjelasan mengenai ayat-ayat dalam surah Al-Qamar. Insya-Allah kita ikuti seterusnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik pada kita untuk membuka hati kita untuk nak terima Al-Quran. InsyaAllah Ta'ala terima mengaji, terima baca, terima tadabbur, dan terima untuk kita beramal dengan ajaran Al-Quran Al-Karim, insyaAllah Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa afawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.